tepuk kau punya paha tu. Betul. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam semua. Saya Mar Ellie. My name is Aidi. Saya Daya. Nurakim. And we are back with the Black Cats Podcast. So, kita back from another month. Tahu baru masuk. Kita back from another month of a new month. And last week kita pergi Old Changi Hospital for outdoor shoot. Nak recap balik tempat about tempat tu dulu, shall we? Can. We just do a brief summary lah. Boleh. Okay, so last week kita pergi OCH, which is Old Changi Hospital. So kalau korang belum macam rasa ni korang kat luar apa, bukan kat OCH apa, basically tempat tu dah tak boleh masuk lah kalau mana-mana yang tak tahu. And dia ada dua side of the hospital lah kan yang kita boleh pergi, which is basically all is outside, tapi the two sides is kat atas dengan dekat depan, which is where we went dekat depan. And The depan main entrance lah actually. the main entrance, and you need to talk closer to the mic Ya. and apa ni, kan tengok loss of track. Okay, and depan tu is basically the car park. Yes. And the other side is, I think orang kata is much more atas. Macam Dia kira kan atas lah. Dia atas. Tapi situ dekat yang hospital, memang hospital lah. Dekat hotel yang dah abandon. Yeah, the hotel yang kan previously Abandon. before COVID they have this new hotel dekat dengan Changi Hospital. Jangan cakap Old Changki tu actually. Changi ya. Changki. Yalah, tentang pagi Lapar, aku pergi kerja, aku mesti tengah lapar. Tadi siang aku makan nasi sama goreng je. Okay, then now tempat tu dah tak ada lagi guys. Hotel tu dah tak ada. And that was like only for a few months. sekejap je. Not berapa bulan lah. I mean, I think tu entahlah. Tak tahu, tak pernah pergi. Apa nama dah, but anyways. Betul. Ya, betul. Then other than that, overall kita started off the recording kat situ quite chill lah pasal dia quite open lah. It's public, betul-betul public, not say public but then it's a car park outside of OCH. Kita duduk kat situ. Then all I can say is that it just started off quite chill. Betul. Then You tak dengar apa-apa ke? I think static is it? No. Okay, ada macam Luar lah. Luar. Okay. Luar. Tak tahu lah Anyways, benda tu. apa ni, kan tengok loss of track again. Yang it started chill. So it started chill. It started chill. Then after that, halfway through, satu-satu start rasa macam gerun, quite macam nervous. But not for me. Yeah, not for me. why I don't know. I don't feel anything down there. Yeah, compared to our first outdoor yang dekat Pasir Ris Park. Yeah. Then like, but like they like to start off, like even when we just started the recording itself je dah dengar that bunyi perempuan nyanyi. I mean I don't know about the rest, because like for me, aku banyak berbual. So as I'm talking, I'm not really aware or focus about the sound around me. If I can see, but I'm not aware about whatever I hear around me. So mungkin Ustaz dengan Man, pasal dorang yang macam sekarang ni, dorang yang banyak senyap sekarang ni. So mungkin dorang boleh dengar apa yang whatever is going on behind. Tak ada pernafasan Ustaz. Tak. Ustaz tahan nafas tadi. Ustaz tahan. Okay. I was trying to silakan. Okay, tak apa. Lupakan saja pernafasan apa yang dengar tu. Tak tahu. Yes. Abaikan. Okay. Aku tak dengar Okay, pasal so recap sikit. Okay. Recap sikit pasal yang OCH tu. Dia punya tempat tu memang open gila lah. Actually depan is chalet, depan old it's a nursing home. Yes. old nursing home. So actually banyak orang datang just park kereta dan keluar balik dan park. So diorang ada tinggal kat situ punya resident lah. Cuma dia dah loading dia fail. Corrupt dah. So dah rabak. Okay, so bila kita cuma, I think dah halfway. Starting okay. Starting okay. Oh, starting yang cuma dengar I dengan Man je lah. But Pun lagi I dengan Man juga yang dengar. I didn't hear anything. Sebab lagipun, even though I'm in the middle, tapi tak dengar apa-apa. Cuma setengah jalan started to perasan kelibat sahaja. But kelibat not behind, because I was facing ID. So kelibat was on the left Which side. is my right. Yes, insya right. Yang tempat kita park kereta-kereta tu, kat situ belakang situ I saw kelibat. But
maybe shadow lah. So kita ada lampu ke whatever lah. Itu when it started lah. So macam terus macam okay, biar buat bodoh. And bulu roma macam biasalah start to terasa gitu. But other than that, chill lah. quite okay. Quite okay So lah. kita ni hati dah tahu is open. Yeah. Dia anytime boleh 1, 2, 3 pump lari. Yes. Dia tak tergonggong. Kalau macam Pasir Ris is dia nak lari gelap gelita. So kita tak tahu nak lari mana. So macam ni memang open. You lari depan dah memang ada orang, akan ada orang lah. Ya, Correct. so macam itu lah. For Man? Aku tak rasa apa-apa lah. Di tempat dia meriah. Macam Meriah, macam suasana di hari raya. Siul. Mana tu suasana hari raya? Aku tak ingat. Sebab dia lampu, ada banyak lampu, tak gelap, tak malap, ada orang. Tapi kadang-kadang ada Cisco jalan. Yeah. Ya, Cisco macam epic, Oh, ya. epic. There's uniforms there lah. Dari jauh kita dah nampak, kita dah macam panik kejap pasal yelah takut tak boleh filming kat situ kan. Sekali makin dekat sekarang Cisco dah. Lepas tu ada few residents datang dengan kereta. So Correct. it was okay. Pasal kat situ memang dekat dengan rumah-rumah orang lah. Ya. Yeah, it's like literally kat luar the exit of the whole place tu kira kan is rumah-rumah orang. So actually pada kita macam kalau korang nak lipat kat situ, you know, dengan macam aku faham kita community kita memang suka lipat kat kapak buat-buat dengan kerusi-kerusi gitu. So I think it's normal for you guys to lipat. Yeah, you know. Then, yalah. Oh, but I think we forgot one part yang after kita dah wrap up. Then I think Ustaz mention that dekat atas yang belakang belakang korang kan is that so-called macam slope bukit rumput tu. Then there were macam pokok-pokok on that side. Right? I remember Ustaz mention that bila kita dah nak gerak dah pack up semua, what he heard was macam orang potong-potong pokok. Ya, betul-betul. Ya, macam kalau tengok cerita lama-lama yang orang pakai sabit. So nanti dia potong rumput. So dia bunyi is like that. Potong-potong. Saya cakap siapa yang kat dalam? So that's why I keep on asking. Dia tak ada orang jaga lagi ke? Memang Demar cakap dah tak ada lah. Siapa nak jaga? So bunyi tu a bit pelik. So bila Ustaz try to suluh kat mana, dia terus senyap. So macam okay, tak apalah, mungkin dia nak buat kerja dia ke. Tak tahulah rumput Tapi mana. malam-malam orang nak potong rumput. Betul tu bunyi potong rumput. Bukan mesin tau, is macam yang manual labor. Correct, because nowadays orang kalau nak potong rumput ke apa is pakai mesin yang macam Power Ranger pakai tu yang kat lantai tu. Belum pernah lagi sekali aku tengok cerita Power Ranger ada mesin gitu bye. You guys tengok sendirilah, you research. Episod mana kau tengok? Episod mana? Power Ranger yang mana kau tengok? Kau share aku nak tengok. Power Ranger. Macam Main soy. sebab Dia macam yang Saw lah, dia macam yang benda bentuk lah. vacuum tu lah. Macam vacuum Dyson tu. Macam vacuum Dyson yang panjang. Itu Kamen Rider ke Power Ranger? Then but then what Ustaz heard was macam it's like a blade instead. Macam dia dah it's either blade atau parang atau sabit. You know, it's just something shoots just slashing against the apa ni grass atau pokok kat atas. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Then apa lagi I kind of forgot what happened. Then for me, like I say, I'm not aware of what I hear, but I'm aware of what I see. So what I saw, because I'm facing them and behind them is literally the pagar-pagar, the bukit, the pagar, the gate and the OCH itself. So what I remember seeing is the kelibat macam Mar is sitting on the far, for me is my left lah kan, so korang punya right. So for me is my far left. So from where I look, belakang Mar, kirakan there was this one kelibat shadowish, macam dia kirakan macam dia pass by belakang korang from Mar all the way sampai ke Man ujung. So I think I remembered macam Ustaz tell me macam kat belakang ada macam you felt a presence, satu belakang Man I forgot, I felt a presence On the left side, my left side. Itu ada rasa sikit. macam panas. Is it? My left also. Out of nowhere. Rasa macam panas. So I remembered That's all. seeing like something like just passing by belakang, but it wasn't captured in the camera lah. Mungkin pasal shadows emit, the lights emit too much light, you know, so cannot see much shadows. But what I saw was something like a kelibat from Mars behind, all the way dia just jalan slowly to belakang Man. Then one of the corners of the gate, which is on Man punya left, which is yang tong sampah punya cabinet ke apa tu kan, there was one tong sampah cabinet, there was a really tall black figure kat situ. Yang dekat gate It was just permanently there, like
yeah, tu je lah. That's what I can see. So I couldn't hear anything until I watch back the footage. Kita baru start recording, which is yang tadi aku mention lah, which is aku baru start footage, then terus dah ada perempuan nyanyi. Itu yang Man dengan Mar dengar. Was it loud? I didn't hear It's anything. a humming, faint. Dia humming. Yeah, Soft, very Very faint. soft. But I cannot hear. At that point in time I cannot hear. Tu semua dah pakai headphone belum kan? Like recording. Dah. Dah Dah. I'm not wearing any headphone guys. Just the three of us. Mar Yeah. tak pakai, aku pakai. Yeah. But it was soft for you. It was soft for you Soft also. also. Yeah. I cannot hear. Kalau korang dengar balik lah, if you guys remember, the starting tu ID already input where the voice is. Yeah. Because it wasn't like dia bukan in the like dia apa aku buat ni. Dia is not along the recording when kita berbual. It's literally bila aku baru on ni kamera. Baru start recording ni kamera terus. Camera tu recording, then exactly camera tu recording. After the word recording tu dia macam humming nyanyi. Ya. Yeah. Itulah dia Itulah. Other than that, nothing. ada lah. anything lah. Tapi tak salah Changi Hospital boleh masuk lagi kan? Tak tahu pula. Dan I see think video yang orang buat macam group. Yeah, But they in morning. Dia tak buat Yeah, malam it's a lah. group tour. Is it? Memang ada lah. Ada, tapi tak tahu masih ada lagi ke tidak. Because Yeah. tengok yang diorangnya video dia cakap dia nampak yang Tingkap. broad daylight. Dia punya tingkap buka tutup. Correct. Tak ada angin, tak ada ribut ya. Tu berapa $10 ke $18 per person? Tak tahulah. Yeah, they do have a group tour jalan-jalan dekat Changi Hospital whereby in a broad daylight. I think we did mention this in the OCH punya episode that they did a group tour in the broad daylight and then they saw tingkap tu macam flapping buka. So from dia punya video tu, it means they are standing at the road. Situ Yeah. ada road naik atas lah. Itu yang the second spot lah. Kan? Agaknya kot. Ya, dia going up lah. Yang going up Is the it? hill. That one the second spot. So bila yang kita naik tu, kat tepi tu, that's the tingkap lah. Mm. Ya, so dia tingkap tu yang nampak. Oh, Yeah. which is the hotel. Yes. Hmm. If I'm not wrong, it's the hotel itself. If I'm Oh, not is wrong. it? If I'm not wrong. Okay. If I'm not wrong. Okay. But we do not know whether if the tour is still there ke tak, masih ada ke tidak. Yeah. But Tapi I mean like even without the two, korang still boleh pergi luar je lah. Yang tak boleh masuk. tak boleh sembarang lah. Tak boleh sembarang. Unless you got a lot of money and you rent the place out lah. So dia cakap memang Yeah. is open for rent. Pasal lah. dekat gate dia tu ada signage for rent. Please call. Yeah, if you want to rent, silakan lah. Go lah. Tak ada, aku lah. perasan jatuh. Aku perasan Jatuh. Ustaz tengok kamera ni tu. Dia tak tengok kamera ni. Tak, Dia boleh tengok kamera ni. Because I was distracted dengan dia punya yang benda berbulu tu. So macam kita macam macam nampak ngangkat dengan lampu. Tak ada, aku ada masalah dengan ni lampu. Habis yang kau buka bantal tu kenapa? Luqman Nur Hakim. Kenapa? Nur Hakim. Macam mana lah. Kan dia dah tercari. Dia cari. Susah. Ni dia. Letak kat belakang korang di bantal tu. Okay. Susah lah aku punya teammate gini semua ni. Tadi kau letak kat bawah je Ustaz. Just put below. Just as long as yang belakang kau- korang ada lampu. Just as long as the lampu is facing up. Sorry guys Okay. Technical difficulties. It brings fear in me lah, this kind of incidents. Lampu jatuh walaupun kita yang sendiri langgar. Which brings us to the topic for this week. Pasal kita stop on that. Fear. So fear maknanya ketakutan. Is it something like ketakutan? Okay. So have you guys ever felt fear? Okay, ni first question. Have you guys pernah ke korang merasakan fear, ketakutan sampaikan korang terbayang-bayang benda-benda yang merepek? So, basically it's macam orang kata paranoid. Aku tahu Man quite paranoid. Mana aku tak ada takut malah. Man Korang kalau dengar ada benda batuk-batuk tu excuse us Kita punya camera woman kat belakang tu batuk-batuk kejap. Yeah, so Man dia quite paranoid. Okay, but okay, before we get to Man, we get to Ustaz, we get to Mar first. Okay, so we go to Mar first. So for you, have you ever been macam takut sampai you terbayang-bayang benda-benda merepek, and what are the things macam the first thing that you akan terbayang bila you takut? For a woman, I think it's not only me. I think some of you ladies will face the same thing as me. Sebab kita tahu toilet tu tempat najis kan, tempat benda-benda yang apa tu orang kata jin jin suka kan, tu kira macam sarang macam rumah dia kan. So for me, kenapa Man? Tempat yang kotor adalah sarang Okay,
Sorry, Ni Tin. aku sekarang tengah tunjuk korang. Itulah cameraman kita, camera woman kita tu hari ni dekat dalam toilet. Okay, so excuse her. Yeah. So lah, lagi aku berbual dekat dalam toilet. Okay, but I'm not sure about you Atin like for me and also some of ladies lah. Kita kalau cuci muka, especially when we wash our face. I don't know about korang as a man ke sama juga have that such feeling ke tidak. Like for me, whenever if I come home from anywhere, any places yang macam tak sepatutnya kita pergi ke, macam tempat ada macam sunyi-sunyi ke, I have that fear whereby kalau aku the moment aku sampai rumah, aku masuk toilet, sebelum aku mandi tu aku akan cuci muka dulu. So tengah cuci muka tu, pejam mata kau akan terbayang muka flash kat muka kau. Macam ada benda tu macam menjelma kat muka kau, and you will be afraid to open your eyes to see. Lagi-lagi kat dalam toilet ni depan ni ada cermin. Like suddenly macam appear muka apa-apa ke. No, I have that fear. That is my, kalau nak cakap pasal hantu ke apa-apa sebab terbawa-bawa ke apa, not that much, but cuci muka lah. Cuci muka tu yang paling aku takutkan kadang nak celik mata kalau kau rasa macam ada benda kat depan mata kau. And what will be the first thing that you akan terbayang bila you Okay, a figure or something, is it? whatever it is apa yang you terbayang macam I will usually terbayang macam how do I say, macam benda hitam, either benda hitam atau benda macam rambut memanjang dan bergigi. I will always have that fear, macam nanti aku cuci muka nanti ada je lah muka Apa tu. Ustaz? Tak ada. Ustaz have something to Tak say. ada. Bila dia cakap yang bergigi, kalau Ustaz cakap kalau kau imagine yang tak ada gigi dah nenek tua bro. Terus kelakar je. Itu kan ketawa. Tu bukan cak tak ada gigi. Tak ada gigi kan. Tu saya ketawa. Lupung je mulut. Tu tak apa. Then for Ustaz? So that's for me lah. Fear. Have you ever felt that fear sampai macam tu bayang-bayang? Ustaz tak takut lah. No. Macam tu. Kau Astaghfirullahaladzim. jangan. Dia fear Ustaz tak tahu kan. Fear. Susah nak cakap lah. Kalau fear after I got married, yes, fear of, tapi bukan hantu lah, bukan hantu. It's just a fear of tempat kecil. Claustrophobic Claustrophobic. So I cannot see video yang ada macam recent case yang banyak yang budak jatuh dalam lubang atau budak tersangkut kat dalam tempat yang sangat kecil. Itu start boleh bawa sampai ke mimpi. Nanti sampai nightmare. Itu je. Tapi kalau kalau ruqyah alhamdulillah so far tak ada that fear. The feel yes, tapi fear of dorang kacau alhamdulillah tak ada lah. Just dorang ikut. That's and good. That's tak tahu good. fear to Allah SWT. Fear of God. Yes, itu Fear yang of God. yes, So Ustaz like literally macam tak gerun apa-apa sangat lah selain Allah. yeah. I think kita manusia tetap kita akan ada fear selain daripada Allah SWT lah. Sebab kitanya keyakinan akan naik dan turun. Cuma it's just that kalau bab yang ruqyah, bab hantu jarang. Unless macam bila Dia tengah ruqyah tu then Dia okay, kalau for example Ustaz pergi jalan mana-mana, dia menjelma depan, Ustaz tak boleh explain sebab Ustaz tak pernah kena. But mungkin dia ada fear, akan keluar fear because terkejut. But other than that tak tahu lah, paling terkencing je lah. Apa salahnya untuk balik cuci cebok je kan. Apa susah. Apa susah bro. wish tengah ruqyah kan lebih kencing. Mau tentu pingsan je. Apa ni? Ada ke tak peruqyah macam tengah ruqyahkan orang sekali dia terkencing ke? Tak ada. Ada ke? So far belum lagi pernah dengar. Belum pernah dengar. Macam curious Mungkin ada lah, tapi belum lagi pernah dengar lah. Belum pernah dengar. Mungkin wallah alam mungkin ada betul dahsyat ke apa ke, sebab jarang lah kita nak kencing atau nak terkencing disebabkan ketakutan bila ruqyah. Mungkin dah lama nak terkencing. Possible. Kalau Agaknya sendiri dia tak tak kencing lah. Dia betul-betul tak tahan. Itulah. Tapi tak, kalau usually kalau tak boleh tahan, kita okay, so kita ruqyah ni unless dia one to one lah, jarang kita ruqyah. Tuan Bukan. Bukan, itu lain. Dia one to one, maksudnya kalau sekiranya dalam rumah tu memang dia seorang, dia memang nak ruqyah seorang, then a bit susah lah. Tapi kalau tak, usually kalau ada ramai orang, kita, for my case, I pernah buat is lagi ruqyah ni, so I got my partner juga yang ruqyah. I akan cakap suruh dia ruqyah dulu, then I ask the family members boleh tumpang toilet tak.
Have to lah. Kalau tak murabak je. Yelah. Kalau nak tahan kencing dah like, kalau medical apa dia cakap So boleh. even if macam ustaz sakit ustaz tengah rukiahkan orang sorang-sorang, you won't rasa takut at all. Oh tak. Selain only dia takut fear when pesakit ceritakan perkara-perkara yang menyeramkan. So yang Ustaz pernah cakap, tak tahu Ustaz pernah cakap ke tidak but yang cerita tentang isterinya merangkak depan dia. Oh, Tak pernah. So tak pernah. tak pernah. Siapa suruh tak dengar? Tak pernah cakap pun. So apa itu? Okay, so maknanya suaminya lagi solat. Dia solat, so facing pintu bilik lah. So pintu bilik tu is living room. Belum pernah. Kenapa saya nak Dia macam aku tau Siman ni. Tu hari yang previous episode pun aku hari kau. Tak pernah dengar. That's why ID dengan me macam okay. Kita relax. Kita relax. So kita terpaksa. Oh well. Sambung story. Okay, so Sambung story. maknanya suaminya lagi solat. So facing the pintu bilik, facing living room. Okay. So maknanya pintu bilik dia terus is living room, then sebelah kiri solatnya bilik lah. Okay. So bila dia lagi solat, dia if I'm not wrong dia lagi rukuk. So dia lagi bawa nampak, lagi turun bawah rukuk tu dia nampak ada isteri ni crawl. Ya Allah. Isteri dia crawl daripada right side towards bilik anak dia. So bila kita tanya then what you do, dia cakap dia terpaksa batalkan lah. Yalah, Batalkan lah. Of course lah. Dia batalkan, dia check. Tak ada orang kat bilik tu. Tapi isteri dia dekat rumah ke tak? Wallahualam. Dia Depan cakap kat- tak ada masa that point of time. Anak dia dekat rumah. Tak ada. Dia seorang. Scary Ya, so macam gitu, macam kita terfikir-fikir jap. Sebab apa? Kalau ustaz rukiah seorang, kalau semua dirukiahkan, semua ada gangguan, the fear in ustaz is only that I takut tak boleh handle disebabkan kalau 4 rasuk, dah satu hal kena bertibai. Yalah, that's what I meant just now. Itu saja. Tapi kalau macam ada naik boleh je. Ada yang I pernah rukiah 2 orang rasuk, I seorang. Boleh tak dengan sebab jin ni kalau dia kerasukan, dia ibarat macam budak-budak juga. You kalau marah nanti dia duduk-duduk. Macam tu. If you marah Suruh dia tatih. so para penonton boleh nampak sendiri macam mana ID menahan dengan isterinya yang tercinta. Nampak mukanya stres. So macam itulah. dia ibarat macam dia akan dengar kata kalau kita tinggikan suara. Dia tak mesti takut, tapi macam kadang-kadang dia akan dengar. So roughly orang yang kat dalam badan yang kirakan dia punya badan tu akan roughly akan control juga. Dia akan try dia best to control it. Ya, macam gitulah. Okay. So rukiah bab seram itu je. But alhamdulillah ustaz belum lagi pernah nampak depan mata. Ustaz nak ke? Tak nak. Tak nak. Jangan cakap lah. That's why ustaz cakap alhamdulillah. Lupa hal. Okay. Fanatik pun. Maafkan saya. Okay, so now we go back to Man. Because macam tadi aku mention, Man dia kadang-kadang dia kuat paranoid. Kadang-kadang. Okay. that's So the but dia start paranoid cuma bila betul-betul dia dah rasa, betul-betul dah kena dekat dia sendiri, ataupun dia dah terperasan lah, senang cakap. So question for Man. Coba. Berjit motor. So how bukan proses dia, macam what will make kau as a person with this paranoid problem, macam how does it lead to that feeling of paranoid? Macam how does it start? Macam from A to Z kan, kira-kira macam from kau dah start apa-apa sampai kau terus macam paranoid, macam kau start gini. Okay. So aku daripada kecil orang dia memang penakut. Okay. And then tak tahulah family aku there's this habit yang diorang akan selalu buat, diorang akan takutkan tidur nanti ada momok. So benda tu keep on bukan aku nak salahkan family aku lah, tapi daripada kecil aku memang macam itu. Jadi because of that aku senang takut daripada kecil. So apa yang aku buat sejak kecil is aku selalu distractkan diri aku and aku selalu fikir positif. Benda tu memang ada, tapi ada lah, dia tak kacau apa. Yelah. So I have that kind of mindset even with manusia. Benda yang diorang buat salah dengan kita ada tu ada, tapi tak ada kena-mena dengan kita kan. Buat bodoh je lah. So usually aku akan selalu distractkan diri aku. Okay, misal kata kalau kita berbual pasal benda gaib ni, okay, kalau macam let's say aku dengar bunyi orang tengah jalan. Let's say aku tengah jalan seorang-seorang dekat park ke apa, dengan orang jalan-jalan, buat bodoh je lah. So dalam kepala otak aku is okay lah, ada orang lah.
So buat bodoh jalan. Tapi kadang-kadang dengar orang nyanyi, okay lah ada orang yang jalan. So like macam certain episode yang kita pernah buat is aku dah nampak. So aku distract myself, aku keep on cakap kat diri aku, okay ada orang. Okay ada orang macam biasa. Dan benda tu tiba-tiba rasa macam panas, okay tak apa, mungkin aku tengah stres. So aku selalu akan fikir benda lain. Macam instead of benda tu ada nak kacau, is aku akan cakap oh ada orang tengah jalan. So that's how aku distract diri aku lah. Kalau lagi kau layan, lagi kau takut. Yalah. Macam misal kata, let's say benda tu memang ada kat situ. Lepas tu kau dah paranoid, kau akan nampak benda tu kat situ. Padahal benda tu tak ada kat situ, padahal kat situ je. Something like that. So, pernah ke kau ada instance yang macam an incident yang prominent, something like that? Pernah ada? Kau tengah jalan sorang-sorang ke, atau kat kerja ke? Because I remember you got ever share yang pasal yang benda jatuh kat kitchen. Yeah. Then I don't know whether you got tell about yang apa ni, yang kau nampak budak kerja kau ke, atau kau nampak macam budak kerja kau dengan kau nampak macam this place, this kedai lampu buka ke something like that, and the other one. Yeah. So masa tu dekat tempat kerja saya sekarang. Dulu masa tu that restaurant belum buka lagi. So kita buat event kat luar. Then kita punya barang-barang semua kita letak dekat dalam restoran tu lah. So malam tu kita semua balik lambat, dalam pukul 12 macam tu. Habis so kita ada 6 orang. 3 orang dekat dalam kitchen, 3 kat luar dalam kereta tengah tunggu. So diorang nampak lah. So bila like 3 orang tu keluar tengah jalan towards the kereta, 3 orang kat dalam tu kata asal satu lampu tu, okay, kita total ada 4 kedai. Daripada luar boleh nampak 4 kedai. Tapi ada kedai yang dekat hujung, ada 4 kedai, 1, 2, 3, 4. Yang kat dalam kereta, diorang nampak kedai yang nombor 4 tu lampu terbuka. So 3 tu keluar. Lepas tu yang 3 kat dalam tu cakap kat diorang, tak, diorang call. Diorang call cakap dapur, diorang tak bilang kitchen mana satu. Lepas tu diorang kata lampu tak tutup. So 3 yang kat dalam kitchen tu, dekat dalam restoran tu, pergi dekat dapur nombor 1 instead of dapur nombor 4. So semua kat dalam yang kat dalam kereta semua terfikir-fikir, apa pasal diorang pergi kat satu, yang 4 lampu terbuka apa. Tapi diorang yang 3 tu kat dalam pergi dekat dalam kitchen nombor 1, matikan lampu. Tapi lampu tu memang tutup. Lepas tu dah keluar, baru satu-satu tanya each other, apa pasal kau pergi kitchen nombor 1, kita nampak kitchen nombor 4, nampak nombor 4 tu lampu tak buka. Lepas tu dah lah, semua diam, balik lah. You guys thinking lah. So this is the thing about macam people who get paranoid, macam pasal kita banyak fikiran, then we get paranoid, then we get scared, get macam gila babi yang takut. So for a question for Ustaz, paranoia ni kan, is it gangguan also internally, macam ada ke benda tu kat dalam, macam kita tak tahu kan, so that which macam kacau iman kita untuk jadi takut, macam walaupun tak ada apa-apa, macam kita senang paranoid. Ada ke such thing? Okay, dia gini. Dia gini, actually paranoia ni dia actually ada yang dari segi medical, satu lagi dari segi gangguan. So gangguan tu maknanya dia kasih paranoia, dia akan kasih fear. Macam Ustaz Sol cakap lah. Correct. The first thing yang diorang akan start before dia ganggu adalah fear. Daripada situ dia pelan-pelan akan tunjukkan diri. Cuma kalau paranoia, ada orang memang dia overthink. Itu pun medical. Is memang part of dia punya mindset, mental brain dia lah. Selalu terfikirkan suatu. For example, orang yang terlalu stres, dia akan fikir mimpi sampai kerja. Mimpi kerja, taklah apa yang best nak mimpi pasal kerja kan. So dia mimpi kerja. Ada yang paranoid macam Ustaz, claustrophobic. Ustaz tengok tu terus sampai bawa ke mimpi. Bawa ke mimpi, nanti tak boleh tidur. Terus macam dah ibarat macam anxiety. So paranoia pun sama juga. Ada juga yang paranoia dia sakit. Memang daripada segi, memang mindset dia daripada kecil memang macam gitu. Okay. Mungkin ada something trauma happen to them, terus jadi begitu. Tapi boleh tak gangguan tu menyebabkan paranoid? Boleh juga, tak ada masalah. Memang ada. Tak ada masalah Bukan tak ada, for them is nothing lah. Tu kata ada masalah tu masalah besar. Bukan, I mean was for them to do that is macam benda yang very simple. Sebab dia start from fear, dia nampakkan dah settle. Dia nampakkan diri je, you dah trauma, dia akan berulang-ulang. Dia akan every time you tengok sikit. That's why kadang-kadang kita tengok jangan sikit-sikit tengok macam jin. Tengok-tengok sikit ni mesti hantu. Yelah. Because tu dah overthink. Tu dah terlalu biasa sangat macam gitu. So paranoia possibility ada.
Hallucination pun sama. Hallucination. Diorang cakap dementia kan, sakit dementia usually for orang yang maybe 50 plus ke apa, maybe increase lah Okay. yang dementia. Possible tak dia apa yang dia hallucinate tu benda tu memang ada? Possible. For example dia cakap selalu yang my patient yang kita pernah rukiah yang dementia. Dia selalu cakap, Ustaz, ada budak selalu masuk dalam rumah saya. Budak jalan-jalan duduk, nanti kita suruh keluar dia tak nak keluar. Nanti kita marah dia baru dia keluar. So possibility of dia hallucinate pun possible benda tu memang ada. And juga disebabkan dementia. Okay. Sebab benda dengan gaib dia 50-50. Tak ada orang yang boleh tahu sebab kita tak nampak. Yelah. So the possibility is 50-50. Kemungkinan dementia dia yang buat hallucinate, atau memang benda betul-betul memang dia hallucinate tu benda tu ada. Yelah. Yeah, itu dua je lah. Yeah. Kenapa Ustaz? Yeah. Tak ada tu je lah. Macam gitulah. So called is like that. Tapi Orang yang lemah semangat, senang takut, senang nak kacau tak Ustaz? Of course. Orang yang lemah semangat memang senang lah kena kacau. Kakak dah nak explain benda, dia repeat benda sama. Memang kena kacau. Nah, macam mana explain lagi, dah lemah semangat. Memang dia kena kuatkan semangat. Yelah. Macam mana nak kuatkan semangat? Fear for Allah. Maknanya kita takut hanya kepada Allah SWT. Ada tak macam bacaan untuk kita kuatkan semangat kita untuk penonton-penonton kita? Ada tak any untuk kuatkan semangat? Bukan untuk protect tau, untuk kuatkan semangat. Ada. Dia tengah fikir. Tak ada. Ada surah ada Alam Nashrah Laka Sadrak kan itu. Tu dibacakan banyak kali, diletakkan tangan tu ke atas dada dan dibacakan banyak kali. Apa? Alam Nasrah. Surah Asy-Syarah. Bacakanlah. Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak dan seterusnya. So dibacakan banyak kali, 3, 5 atau 7 dan letakkan tangan di dada dan dibacakan selalu. Untuk membukakan, lapangkan dada, untuk kasih kita tenang macam itu. Okey. Cuma kalau lemah semangat tu dia more tu kenapa man? Dia nak ni pompen. Ni pompen tak habis. Habis dengan main pompen. Atau Jepun dia. So okay, back to the ni. Nasihat dia is kalau untuk orang yang lemah semangat, is best for the ahli keluarga untuk kasih dia support in such a way untuk kasih dia ubah mindset atau psycho dia untuk memikirkan Allah sentiasa ada. Macam mana tu? Maknanya belajar ilmu, belajar akidah. Mana belajar ilmu agama balik. Selalunya kita akan ajar, kirakan akan suruh patient kita untuk pergi baca Quran is one part. Makan kurma, makan benda yang sunnah, solat jangan tinggal, itu is one part. Juga dan yang the second part yang kita akan suruh adalah untuk mempelajari balik. Especially akidah. Disebabkan akidah is very important. Dia tergantung kepada faith kita kepada Allah SWT dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Okay, talking about kurma you mentioned about kurma. Is there specific kurma? Pause. Tak tahu dia nak question mark ke koma. Dia question mark ke koma. Ada tak Specific kurma macam ajwa ke Sama ya. Syafawi ke Syafawi. Najwa ke Najwa Latif ke? Najwa Latif lain bro. Tu tak boleh makan. Kita betul muka buku. Okay. So kurma kurma. macam ada kata Actually ajwa. banyak dia banyak. Kurma banyak. Cuma semua kurma berkhasiat. Betul. Cuma kurma yang disukai oleh Rasulullah, Nabi kita SAW adalah kurma ajwa. So memang kurma ajwa ni banyak khasiatnya. Walaupun dia kecil tapi dia banyak khasiat dia. Okay, then going back to macam tadi Ustaz kata untuk the parents, untuk kasih semangat untuk anak-anak diorang ke apa. Jangan salah faham, macam kita have been through the stage where mak bapak kita macam tak apa lah, kau ni kenapa ni, bukan kalau boleh jangan, pasal kadang-kadang that can add more stress to the kid, to your anak. So jangan marah. Kalau boleh tanya dulu macam betul ke nampak gini-gini, kalau betul ke macam are you okay, you know. Jangan marah-marah, jangan kau ni kenapa, dah gila ke, jangan. That one very dangerous. Tapi susah juga sebab kadang-kadang as a parent juga kadang-kadang ini so kita ambil kadang jarang. Okay, so so dia gini, dia actually kalau kita tengok daripada perspektif of mak bapak, kadang-kadang dia tak masuk topik dia. Kita akan repeat gitu je.
kadang-kadang ibu bapa ni dia kadang dah perasan. Dia dah perasan that something is wrong inside the house. Cuma bila anak dia cakap, dia tak nak menambahkan ketakutan, dia akan cakap sudahlah. Think positif selalu Betul gitu. jugalah, So betul kita juga. tak boleh salahkan mak bapak. Sebab mak bapak dia punya insting dia automatik akan jadi protektif. Dia tak nak anak dia lagi tambah. Dia cakap nothing. Takkanlah anak cakap ya, nampak momok. Ada. Nada tu momok ada je. Tak boleh lah. Because dia akan lagi fikiran. Yes. So kalau for example macam mak bapak, cuma intonasi dengan cara penyampaian tu important. Kalau kita marah, dia akan add stress to the person. Tapi kalau kita cakap dengan baik-baik, kita cakap tak adalah, kita trust in Allah, kita baca ayat kursi sama-sama. Maknanya you guide, insya-Allah dia tidak akan, InsyaAllah. dia insya-Allah dia tak akan buat okay, dia insya-Allah dia tidak akan mengundangkan stres ke atas budak tersebut. InsyaAllah. Macam gitu. Okay, then another question. So, in terms of this paranoid thing ada tak macam symptoms of getting paranoid yang kita akan tahu yang kita ada gangguan and kita tak ada gangguan? Faham tak? Okay. From paranoid itself. Okay, so paranoid ni dia more to mind. Okay, so yang siapa yang fikir paranoid, overthink ni semua, dia akan selalunya akan berfikiran bila dia kejam mata atau dalam mimpi, dia akan ni lah, akan terfikir benda-benda ni lah. Okay, kalau sekiranya gangguan, dia selalunya ada hallucination yang nampak kelibat-kelibat. So dia cakap nampak kelibat-kelibat tu semua. Tapi the only way untuk kirakan dapat confirm yang ada gangguan is ruqyah. Sebab whatever you paranoid about, seperti kalau you paranoid pasal hantu, dia akan menjelma sebagai hantu. Kadang-kadang benda yang tak ada jadi ada. For example, kita gantung baju, malam-malam kita nampak benda diri, tapi actually baju kita. Macam gitu. So kadang-kadang tak tahu itu gangguan ke atau mental. So macam mana nak check adalah, first, kalau simple kau tak boleh ruqyah, ibu bapa boleh belajar lah. Okay. Ibu bapa. Okay. So ini ustaz ajar so that the basic of untuk ruqyahkan air. So what you can do is, kalau you hanya hafal Al-Fatihah, so you can read it 5 times, 7 times dan ditiupkan ke atas dalam air tersebut. Okay, dah jadi air ruqyah. Siapa yang boleh baca lebih, ahlan wa sahlan, silakan. Okay, so kalau yang basic adalah Al-Fatihah 7 kali, 9 kali, it's up to you. Nak selawatkan, nak habiskan dengan selawat, it's up to you. So diberikan dia minum. Anaknya minum. Kalau sekiranya anaknya menunjukkan reaksi-reaksi tertentu, seperti apa, dia tak ada sakit perut atau pasal sakit perut bila minum. Kedua, dia rasa macam ada yang patient kita, different people different reaction. Correct. Ada yang rasa masin pada air putih, ada yang rasa macam darah pada air putih, ada yang bau darah. Serius ah? Yes. Air ruqyah. Itulah, kadang-kadang kita pun pelik. Macam gitu. Dia cakap darah atau bau hanyir, kalau dia minum dia rasa macam mabuk, atau dia minum dia rasa palpitation, dia rasa uncomfortable bila minum air tu, then proceed to do booking tu untuk ustaz-ustaz yang boleh ruqyahkan. Dia tak kisah tau ustaz siapa pun. For me also, I don't mind kalau nak cari ustaz lain. Yang penting adalah dia ruqyah syariah. Itu je paling penting. Kalau you cari bukan ruqyah syariah, maknanya cara-cara yang tidak dibolehkan dalam Islam, bahayanya benda yang tak ada jadi ada. Taruhlah budak tu memang medical saja, memang dia paranoid daripada kecil. Sekali kita pergi, taruhlah pergi ke tempat-tempat yang tak bagus, orang pandai diberikan benda ni, sekali dia letakkan jin kat alam untuk menjaga dia lah. Sokok dia cakap, oh ni ada gangguan ni semua, dia letak jin dia untuk menjaga. Dah satu hal, benda yang tak ada pada medical jadi benda yang ada. Tu yang problem yang akan datang lah. Pahal. Kau kenapa je? Habit bro. Kau kena faham bro. Kena faham. Korang kena faham. Even kalau macam hari biasa kau berbual dengan orang, saya bilang benda sesuatu kat orang, jadi distracted. Nanti kadang-kadang lupa. Habit. Ini kan conversation. Kalau ini kan santai. Kalau kita tak reply tu, kita tak dengar. Fokus ke tidak ni apa berbual. Ada bagus tu kita tengok orang kat belakang tu pun agree. Betul. So macam gitulah. Faham? The only way is ruqyah lah. Okay. Bab mak nak buat air ruqyah ni nak buat air ruqyah ni kan, you have to recite the Al-Fatihah 3 kul, apa nama, ayat kursi.
it has to be read by like odd numbers, is it? Macam 3, 7, 9. Okay. That's the best. Dia actually satu boleh tak ada masalah. Cuma ganjil lah. Ganjil That's why lah. kalau kita tengok dalam sunnah Nabi, even dalam wudu, kita buat 3 kali, disunnahkan 3 kali, semua yang ganjil. So dia bukan wajib nak kena baca 7 kali mesti 7 kali, tak. Dia cuma the more you recite, The merrier. the better. Salah. The merrier. Christmas. Christmas. Okay, why I ask this question, because tadi Ustaz ada cakap andai kata ada orang tak tahu baca surah-surah, setakat tahu baca Al-Fatihah je. Like you know, like some people, maybe para penonton akan nak macam ada satu soalan akan tanya like how many times, like you know, akan baca, betul. perlu baca berapa Al-Fatihah tu berapa kali. Betul. Yeah, that's why I ask this question lah untuk So korang. some penonton yang So ayam. Ya Allah. Okay. So kadang-kadang Tengah lapar ni, Ustaz. Jangan gitu. Nanti boleh cerita pasal makanan. Okay, so kalau sekiranya seseorang, kita pernah ada mengalami where dia cakap, Ustaz saya tak boleh baca Al-Fatihah, macam mana? What we teach them very simple, selawat. Okay. Dah, simple. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca 7 kali, tiup kat air. Alhamdulillah, silakan. Dah jadi boleh. Sebab selawat pun Niat antara Yang penting niat. niat dan keyakinan. That's why dia cakap ada seseorang tu kalau sekiranya dia baca ayat Quran, ayat ruqyah yang dia ruqyahkan ni, dia lagi ruqyahkan orang, tapi dia tidak ada keyakinan dengan apa yang dia baca, percayalah tak ada efek. Keyakinan tak ada. Yeah. Itu yang kita kadang-kadang nampak where it doesn't work. Bila kita baca dia tak ada macam ada reaksi atau apa, usually is tak ada keyakinan atau ada kurang keyakinannya terhadap ayat tersebut. Dia baca sekadar baca saja. That's why kalau kita dalam ilmu ruqyah, kita digalakkan digalakkan untuk memahami ayat yang kita baca. Kenapa? Disebabkan kita akan faham bila kita baca tu, kita akan dalam dengan hati yang terbuka, kita akan faham apa yang kita baca, for what surah apa, untuk apa gangguan, untuk apanya tanda-tanda macam itu. So kalau tak boleh, kalau you yakin pada Al-Fatihah, and remember Al-Fatihah ni bukan surah yang remeh-temeh tau. Al-Fatihah antara surah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. So siapa yang boleh amalkan Al-Fatihah pun tak ada masalah, silakan. Kalau dia yakin, memang dia faham, dia tadabbur, maknanya dia faham apa yang dia baca, menghayati bacaan tu, percayalah that one is way better daripada seseorang yang bacakan ayat ruqyah banyak tapi tak ada keyakinan. Yalah. And lagi satu, kalau seseorang ibu yang membacanya, lagi efektif. Dia bukan fikir tentang seseorang ibu tu dia jahat, seseorang ibu tu dia apa tu, macam cakap zalim ke, kita cakap lah, kita be honest gini, macam for example seorang ibu yang kerjanya mendatangkan duit haram ke, dia buat kerja haram ke, whatever, tetapi kalau doanya untuk anak, tetap Allah akan terima. Dosa dia is dia dengan Allah SWT. Tapi kalau doa tu memang akan mustajab. So seseorang ibu tu diafdalkan untuk, kalau sekiranya daripada saya, taruhlah Ustaz dengan ibunya untuk ruqyahkan, saya akan suruh ibunya ruqyahkan. Saya cuma guide je. Macam aku cakap, doa ibu mustajab. Doa kau mutabak. Jangan bawa pasal makan mutabak macam sedap bu. Semua tengah lapar. Tu lah, penonton kalau tak apa. Apa? Nak suruh hantar, jangan. Tu tiba-tiba berlambak makanan. Satu hal kan, satu hal. So jangan itu. So macam gitulah. Kita kadang-kadang selalu tergantung kepada peruqyah. Jangan tergantung kepada peruqyah, disebabkan kita pun tak ada power. Correct. Kita sama dengan you. You bersama dengan I. Yes. You jump, I jump. I fall, you fall lah. So sama gitu. So kita semua sama. Kita tak ada kelebihan ekstra ke, tak ada. Cuma kita hanya belajar secara teori, symptoms leads to what, gangguan, itu saja. Dan kita tahu what is the ayat lah semua yang dibacakan. Correct. Tapi kalau tidak, memang kita akan cakap self ruqyah is the best. Lagi-lagi kalau ibu bapa yang buatkan atau suami bagi kepada isteri untuk kepada suami, is like that. Sebab dia ada connection antaranya cinta, mahabbah. Maknanya cintalah towards apa? Mahabbah. Bahasa Arab tu mahabbah. Macam Hindustan ni muhabbatin. Mahabbatin. Sama meaning dia. So mahabbah is cinta. Rasa sayang. Oh, mak kamu muhabbatin. Muhabbatin. So Dia batuk dekat mikrofon.
Tak, tak, dia lain kali kalau nak batuk, dia batuk ni. Biar pekak semua telinga kita. Minta maaf ya. Tersedak tiba-tiba tercokok. Tak cokok. Okay, faham. So macam for example seseorang ibu tu just rukiahkan. Kalau kira kan tak yakin, then panggil lah ustaz. Ustaz macam mana nak baca ke. But emergency, kalau serius ni tak boleh baca Al-Fatihah, dah macam kaku ke apa, baca Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar. Okay. Tak ada masalah. Itu paling short. Bismillahi, Allahu Akbar. Dipegangkan, tak ada masalah. Okay. Anything to add on, my friends? Itu ada. Tak ada juga. Topik ni pendek lah Alhamdulillah kita dapat cover in one episode. Alhamdulillah. InsyaAllah sekarang pukul apa? Awal lagi tak apalah. Okay, other than that, kita harap korang find whatever topics atau episodes yang kita ada ni untuk korang ni is useful untuk korang. And at the same time kita harap korang enjoy whatever kita put up for korang. Tapi kalau for example macam kita suruh penonton yang keluarkan topik, understand tak? Macam kita kalau korang ada macam something yang you need to talk about, yang you need pencerahan, for example tentang saka ke, then you tell black cats lah, the black cats. So maksud ustaz macam ada sharings of stories is another one. Mungkin korang ada soalan-soalan topik lah nak tanya. Correct. Ataupun kalau korang dah datang sini boleh. Such thing as topik yang korang nak tahu lebih tentang ruqyah. 3. There's 3 things anything that lah. you guys can Saya share. actually gangguan ni dia banyak. Dia terlalu luas sangat. Dia daripada pendamping, kita semua tahu sihir, pendamping, ain. Tapi pendamping ada kategorinya, sihir ada kategori-kategorinya. So macam mana nak buat bukan ajar buat sihir macam mana sihir dilakukan atau macam mana diorang, kalau you pernah dengar voodoo doll, it's true, macam mana dia buat. Dia akan ikatkan rambut, selalunya rambut yang orang yang nak disihirkan. Macam gitu. So you just ask, InsyaAllah apa yang ustaz termampu untuk menjawab, ustaz jawab. Ustaz pun cerita ilmu lagi, belajar juga. Macam gitulah. I think we can bring this voodoo topic to the next episode. Basically next episode kita akan berbual tentang voodoo. Not just voodoo lah. Anything lah. About sihir. Not voodoo lah, anything. No, not just voodoo itself. Okay, basically anything under the topic of sihir. Okay, so kita akan jumpa korang di next episode. We'll see you guys next week. My name is Aidi. I'm Mareli. Ustaz Hidayat. Nuraki. And we are from the Black Cats Podcast. Ciao. Ciao. Baru betul, ciao. Ya.